Assalamualaikum. Okey, jadi pada petang ini kita akan sambung lagi bab yang ke-10, iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okey, jadi dalam bab ini kamu akan pelajari apa dia? Okey, jenis sistem peredaran, manusia, mekanisme denyutan jantung, mekanisme pembekuan darah, kumpulan darah manusia, isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia, okey, sistem limfa manusia dan juga isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia. Jadi dalam bab ni kamu akan pelajari mengenai pengangkutan darah, apakah organ yang terlibat dalam pengangkutan darah, dan juga pengangkutan lain lah, contohnya pengangkutan limfa. Selain pada pengangkutan darah, kita juga ada pengangkutan yang lain, itu pengangkutan limfa. Okey, kita baca sikit, tengok kartun ni. Atuk, itu bangunan apa? Dia kata itulah pusat darah negara. Apa itu pusat darah negara? Pusat darah negara adalah tempat untuk menjalankan perkhidmatan berkaitan darah. Maksudnya kita boleh menerima darah di sini. Bukan itu sahaja, terdapat banyak perkhidmatan lain di pusat darah negara. Okey, ramai pesakit telah kehilangan nyawa kerana bekalan darah tidak mencukupi. Nampak betapa pentingnya nak cerita dalam kartun ni. Darah lah, peredaran darah tak cukup. Oleh itu, setiap tahun tarikh 14 Jun disambut sebagai Hari Penderma Darah Sedunia bagi menggalakkan masyarakat untuk menderma darah. Okey, kalau ikutkan memang betul lah, kita pun kalau macam ada kemalangan, darah tak cukup, jadi dia perlukan penderma darah lah untuk diberikan pada pesakit yang kehilangan darah. Jadi itulah dia nak beritahu sini betapa pentingnya kita menderma darah untuk didermakan kepada mereka yang memerlukan. Okey, jenis sistem peredaran darah. Organisma hidup menerima oksigen dan nutrien dari persekitaran untuk memenuhi keperluan sel. Jadi sebenarnya sel manusia ni dia perlukan makanan. Sel manusia ni dia perlukan makanan. Dia tak boleh hidup macam tu sahaja. Dia tak boleh berada di situ macam itu sahaja. Dia perlu disalurkan makanan. Perlu disalurkan makanan. Jadi siapakah yang akan memberi makanan kepada sel ni? Yang akan beri makanan pada sel ni adalah melalui darah. Darah akan mengangkut sumber-sumber makanan, iaitu nutrien, oksigen kepada sel. Okey, ini salur darah. Okey, ini yang kamu faham sebagai urat. Dalam urat ni akan ada darah-darah yang sentiasa mengalir. Dan di tepi-tepi urat ni lah akan tersusunnya sel. Sel ni pun sel akan tersusun tepi-tepi sini. Tersusun, dan darah ni dia akan last kali dia akan pergi kepada kapilari darah. Dia akan pecah kecil sampailah kapilari darah. Kapilari darah ni dia punya dinding sel dia sangat nipis. Sangat nipis, lebih ukuran satu sel sahaja, ukuran dia satu sel sahaja. Jadi menyebabkan segala nutrien daripada sistem peredaran ni dapat dipindahkan lah. Selain pada sel darah merah ni dia akan angkut oksigen. Okey, apakah yang lain pula? Ada plasma. Plasma ni dia akan mengangkut semua nutrien, yang makanan yang kamu telah pelajari dalam bab sebelum ni lah. Makanan-makanan asid amino, apa lagi? Asid lemak, yang dah pun di hydrolysiskan tu. Glycerol, semua itulah. Yang mana dia akan dipindahkan kepada sel-sel ni. Yang membawa dia adalah dalam sistem peredaran darah ni, iaitu plasma dan juga sel darah merah. Jadi sel darah merah ni dia akan pindahkan oksigen. Oksigen kepada sel-sel ni. Dan plasma ni pula, dalam plasma ni yang terdapat dalam darah ni, dia akan pindahkan pula bahan-bahan makanan, nutrien yang berupa nutrien kepada sel ni. Jadi sel ni dia akan hidup dengan mana selagi mana diberikan bekalan oksigen dan juga bekalan makanan, nutrien. Kalau tibalah contoh salur darah ni terputus, terputus ataupun berlaku blocking, kat sini adanya kolesterol telah blok,
kan, mana kita panggil dia arteriosklerosis. Arteriosklerosis ni kan, arteriosklerosis ni yang mana salur darah ni akan dipenuhi oleh apa? Oleh lemak, oleh kolesterol. Jadi di sini akan berlaku pembekuan ke darah semua sini, darah tak boleh lalu. Apa jadi pada sel-sel yang di belakang sini? Sel-sel ni akan mati. Sebab apa? Sebab dia tidak mendapat makanan, kan? Tak dapat makanan dan juga tak dapat oksigen. Jadi itu pentingnya organisma ni mempunyai sistem peredaran yang sihat lah. Okey, pada masa yang sama bahan-bahan bertoksik seperti karbon dioksida, urea perlu disingkirkan daripada badan. Jadi bila mana sel-sel ni kan, dia dah melalui kawasan kapilari. Jadi sel ni bukan sahaja dia mengambil nutrien, dia akan pindahkan pula karbon dioksida kepada sel darah merah ni, dan juga dia akan pindahkan juga bahan-bahan yang telah bertoksik lah untuk dibawa keluar daripada badan. Okey, organisma unisel tidak memerlukan sistem pengangkutan kerana sel badan bersentuhan secara langsung dengan persekitaran. Jadi kamu tengok ni organisma unisel. Unisel ni maksudnya satu sel, uni tu satu. Jadi dia pindahkan terus ke persekitaran. Karbon dioksida dia keluarkan, oksigen dia sedut masuk. Nutrien dia makan boleh masuk dalam. Lepas tu bahan toksik dia keluarkan. Jadi dia ni organisma unisel. Jadi dia tak perlukan sistem peredaran darah. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun dah berada di luar. Sedangkan sel-sel dalam badan manusia ni dia terkurung di dalam dalam daging, dalam otot-otot. Jadi sel ni berada di kawasan dalam. Dia perlukan sistem peredaran untuk menyampaikan oksigen dan juga bahan-bahan nutrien. Okey, saiz yang sangat kecil menyebabkan nisbah jumlah luas permukaan perisi padu sangat tinggi. Jadi saiz dia yang kecil menyebabkan apa dia? Jumlah luas permukaan perisi padu yang sangat tinggi, pertukaran bahan berlaku secara resapan. Okey, jadi sebabkan dia punya saiz dia yang kecil. Saiz dia kecil. Jadi bila mana saiz dia kecil, dia punya luas permukaan dia kan, sebab dia berhadapan dengan persekitaran terus. Ini kita masih lagi cerita pasal organisma unisel lah. Jadi dia punya luas permukaan dia ni sebenarnya besar lah nak dibandingkan dengan dia punya saiz. Jadi dia boleh melakukan proses resapan tu dengan persekitaran dengan lebih mudah. Okey, ini sistem persekitaran, sistem peredaran. Ada yang mana organisma multisel dia tak boleh buat macam unisel. Unisel dia senang. Sebab apa? Jumlah luas permukaan dia perisi padu lebih tinggi. Tetapi kalau macam sel-sel dalam badan manusia, dia perlukan sistem peredaran untuk menyampaikan makanan dan juga oksigen kepada sel tersebut. Okey, fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks. Mengangkut bahan keperluan sel-sel badan dan juga mengangkut bahan bertoksik yang diperlukan, perlu disingkirkan dalam badan. Seperti mana yang saya ceritakan pada kamu tadi, badan manusia ni, yang mana sel-selnya, dia memerlukan sistem pengangkutan. Memerlukan sistem pengangkutan. Untuk apa? Untuk mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh sel-sel badan. Jadi bila mana dia berada di dalam dalam badan, maksudnya dia berada di bahagian dalam, dia bukan seperti mana organisma unisel lah. Dia terus, di mana selnya terus berinteraksi dengan persekitaran luar. Tapi kalau sel-sel dalam badan kita ni, dia berada di dalam, dan dia perlukan sistem pengangkutan. Jadi fungsi sistem pengangkutan ni apa dia? Dia yang akan bawa makanan dan bahan-bahan keperluan nutrien dengan oksigen kepada sel. Selain daripada itu, sistem pengangkutan ni akan mengangkut keluar bahan-bahan yang sudah pun bertoksik, bahan-bahan yang telah pun digunakan dan juga hasil buangan, dia akan buang melalui sistem peredaran ataupun sistem pengangkutan
dalam organisma kompleks itu. Okey, bahan-bahan keperluan sel-sel badan. Jadi apakah yang diperlukan oleh sel-sel badan manusia ni sebenarnya? Kan? Apakah yang diperlukan oleh sel-sel ni? Jadi sebenarnya mereka memerlukan oksigen. Oksigen ni penting untuk sel-sel badan. Tanpa oksigen, sel akan mati dalam beberapa minit sahaja. Dalam beberapa minit sahaja sel akan mati tanpa oksigen. Okey, jadi oksigen dari peparu ke sel-sel badan. Jadi oksigen ni dia akan bergerak, maksudnya bila mana kamu tengok gambar ni, kan? Ni gambar manusia. Okey, ni dia punya peparu. Okey, mana kita menyedut oksigen ni akan masuk, dia akan pergi ke peparu, kan? Dia akan pergi peparu. Okey. Dia oksigen ni yang daripada peparu ni akan dia akan pergi ke seluruh badan melalui melalui jantung lah. Mana oksigen ni akan dihantar ke jantung. Jantung ni sebenarnya berada di sini lah. Okey, daripada jantung ni dia akan dihantar ke seluruh badan. Dia akan dihantar ke seluruh badan. Jadi itu pentingnya oksigen. Oksigen ni dia akan, bila mana dia sampai peparu, dia akan dihantar ke jantung. Lepas jantung, dia akan hantar ke seluruh badan. Okey, nutrien. Jadi keperluan selain pada oksigen, sel-sel badan ni diperlukan nutrien. Contohnya seperti glukosa, asid amino, vitamin B, vitamin C dan mineral diangkut daripada virus ke hati dan ke sel-sel badan. Jadi seperti mana kamu telah pelajari pada bab yang lepas, makanan ni akan diserap di mana? Di usus. Dia akan diserap di usus. Apakah yang menyerapnya? Virus. Kan? Virus di usus tu kan kamu ingat lagi, ini dia punya bentuknya virus ni. Lepas tu sini di tengah-tengahnya ada laktia, dan di kelilingnya laktia ni adalah apa? Kapilari-kapilari darah. Yang mana kapilari darah ni yang akan mengangkut glukosa. Dan untuk pengetahuan kamu, kapilari darah ni akan bercantum, jantung dia akan membentuk salur darah lah. Kan? Itu urat. Dan ke mana dia akan pergi ke organ hati ya? Dia akan pergi ke organ hati dahulu. Dia pergi daripada organ hati ni, kan? Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke salur darah utama, kemudian dia akan pergi ke jantung. Daripada jantung ni dia akan pergi beredar ke seluruh badan. Dia akan pergi ke seluruh badan, kaki, tangan, kepala semua. Jadi pentinglah untuk makanan-makanan ni, kita panggil nutrien. Singkatan dia kita panggil nutrien, untuk dihantar ke seluruh badan. Ke seluruh badan, ke seluruh sel. Patut dan juga mereka ni mesti menerima nutrien. Sebab itulah sekiranya terdapat blok, contohnya terdapat blocking, contoh dekat salur darah ni terdapat blok, jadi makanan tak boleh lalu. Jadi keseluruhan kawasan tersebut akan mati. Sebab apa? Mereka tak dapat makanan. Okey. Mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ sasaran, itu pun juga fungsi pengangkutan. Okey, air diangkut ke semua sel-sel badan untuk dijadikan medium tindak balas kimia. Okey, jadi tindak balas biokimia memerlukan air. Sebab itulah pentingnya badan kita ni kena sentiasa hydrate. Jangan dehydrate. Kalau dehydrate banyak tindak balas biokimia akan terganggu. Okey, menyebarkan haba dari tapak penjanaan seperti otot ke rangka organ penyikiran iaitu kulit. Jadi haba ni akan terbentuk bila mana berlakunya tindak balas biokimia, dan juga seperti mana dia berlaku kat otot, dan juga disebabkan pengangkutan darah ni, peredaran darah ni, dia akan sebarkan haba-haba ni yang terhasil di otot kita ke seluruh badan. Sebab itulah suhu badan manusia ni dia sentiasa 37 Celsius. Kalau rendah begitu mungkin kita akan dapat sesama. Tinggi boleh jadi demam panas. Okey. Kemudian
bahan yang bertoksik yang perlu disingkirkan. Dan kita badan manusia ni bukan sahaja kita ada bahan yang kita perlu, kita juga ada bahan yang kita tidak perlu. Contohnya bila mana kita dah melakukan tindak balas biokimia, urea akan terbentuk. Urea ni dia tidak boleh disimpan dalam badan, dia perlu dikeluarkan melalui sama ada peluh kita ataupun air kencing. Air kencing ataupun melalui peluh ataupun melalui kita punya hembusan nafas, kan? Hembusan nafas ni biasanya karbon dioksida lah. Urea ni biasanya air kencing melalui urin. Okey, karbon dioksida adalah hasil sampingan respirasi diangkut dan dari sel-sel badan ke peparu untuk dihembus keluar. Okey, bagaimana pula dengan urea? Urea hasil pendiaminaan asid amino diangkut dari hati ke ginjal dan disingkirkan bersama urin. Bagaimana pula dengan air? Air hasil sampingan respirasi diangkut ke peparu untuk disingkirkan melalui udara hembusan. Jadi pentinglah untuk sistem pengangkutan badan ni, iaitu sama ada pertama tugasnya dia untuk mengangkut bahan-bahan keperluan sel, dan kedua dia untuk mengangkut bahan-bahan toksik yang mana hasil daripada tindak balas biokimia untuk dibawa keluar daripada badan manusia.